وبه نستعين ونصلي ونسلم على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدا من ألسنتنا يفقه قولنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik, alhamdulillah bersua kembali. Jadi pada malam ini insya-Allah kita sambung latihan nombor latihan alif nombor 3 ya. Kita berhenti nombor 3, kita masuk nombor 4 insya-Allah. Okey, nombor 4 saya bacakan ayat dia. Najahat talibu fil imtihani najahan bahiran. Okay, najahat talibu fil imtihani najahan bahiran. Najaha ila fi'il. Okey, najaha ni makna telah berjaya. Fi'il madhi ya. Najaha fi'lun madhin. Sudah pasti perkataan at-talib dibaca dengan at-talibu. Okey, setiap fi'il ada fa'il. Pelajar itu telah berjaya. Fil imtihan, dalam ujian. Ya, dalam peperiksaan. Kataan al-imtihan di sini ialah masdar. Okey, kataan al-imtihan isim. Okey, jenisnya masdar. Cuma perkataan ini dimasukkan alif lam. Jadi kalau kita bincang mengenai wazan, kataan al-imtihan, adapun setelah kita buang alif lam, dia sebut ini imtihan, datang mengikut wazan iftial. Okey. Jadi wazannya ialah iftial. Jadi ada dua huruf tambahan, iaitu hamzah wasal dengan ta. Imtihan. Okey. Baik. Jadi alif yang diharapkan ini ialah hamzah wasal. Maka tak perlu kita letak hamzah. Okey. Jangan tulis hamzah begini. Ini dikira salah. Okay, salahnya itu dikira satu kesalahan yang besar. Kita belajar dekat yang dah pun dikira advance sekarang. Jadi hamzah wasal tidak boleh ditanda dengan rumah hamzah. Okey, mesti kosong. Dalam Al-Quranul Karim, di atas alif ini diletak tanda simpul kepala sad menandakan hamzah wasal. Jadi untuk kita mulakan bacaan, alif ini mestilah dibaca mengikut kaedah huruf yang ketiga. Mana huruf ketiga? Ta. Nah, ta baris bawah. Jadi ini pun baca baris bawah. Jadi nak mulakan sebutan, alif ini diberi baris sementara. Okey, mengikut kaedah huruf yang ketiga. Okey. Jadi kalau saya masukkan alif lam, hamzah wasal ini sudah pun berada di tengah-tengah bacaan. Maka ia tidak boleh disebut. Okey. Jadi macam mana nak baca? Baris hamzah wasal ini akan dipindah, diberikan pada lam sebelumnya. Okey. Jadi kita akan baca alimtihanu. Dibacanya alimtihanu. Begitu. Lam memang asalnya mati setelah dia menerima baris bawah daripada hamzah wasal,
maka lam dibaca dengan baris bawah. Jangan baca al-imtihan. Kalau kita baru belajar buku 1 ataupun bahasa Arab yang sangat basic, saya boleh terima, tak ada masalah. Tapi bila dah masuk buku 1, buku 2, dah boleh menampak lebih laju lagi dah. Jadi kita kena biasakan di antara hamzah qata' dengan hamzah wasal, termasuk bila melibatkan alif lam. Okey, jadi disebutnya al-imtihan. Baik. Jadi perkataan al-imtihan kita nampak sebelum perkataan al-imtihan ini ada fi. Okey, fi ini harfu apa? Harfu jar. Jadi bila ada fi, nun akan berubah dengan baca baris bawah. Berubah dengan baris bawah. Alif yang datang sekali dengan lam, alif ini pun namanya hamzah wasal. Ada hamzah wasal yang pertama, lepas tu ada lam, ada hamzah wasal yang kedua. Jadi hamzah wasal yang pertama ini pun sekarang berada di tengah-tengah bacaan. Ya, bila kita mulakan dengan fi, bermakna dia juga turut berada di tengah-tengah bacaan, maka tak perlu kita sebut. Hanya baca fi al-imtihan, tetap salah. Jadi kita akan baca fil imtihan. Okey? Ada orang tanya saya, Ustaz, dah ya ni? Ya ni huruf mat, betul. Tapi disebabkan ya bertemu dengan hamzah wasal, okey, maka fi tidak dibaca panjang. Okey, jangan baca najahat talibu fi al-imtihan. Okey, itu masih salah. Okey, yang betulnya najahat talibu fil imtihan. Begitu. Fi itu baca pendek ya. Fil imtihan ni. Jadi hitung keluarkan daripada ayat ini, masdarnya yang pertama ialah imtihan. Dia datang mengikut wazan iftial. Itu yang pertama sekali. Dalam ayat yang keempat ini juga ada masdar yang kedua. Apa dia? Najahan. Okey. Najahan ialah masdar bagi fi'il najaha. Jadi kalau tuan-tuan ada kamus, kamus Al-Farid yang mungkin ada tuan-tuan beli yang pertama, versi yang pertama, dia tidak susun madhi, mudhari', masdar. Dia buat madhi, mudhari', amar. Itu kamus Al-Farid yang pertama. Manakala kamus Al-Farid yang kedua, yang terkini, sudah pun ada masdar. Okey. Jadi bila sebut najaha, okey, telah berjaya. Mudhari'nya disebut yanjahu. Okey, yanjahu. Ini fi'il apa ni? Fi'lun madhi. Ini fi'lun mudhari'. Kalau Amar kata macam mana? Injah. Okey. Dengan mudah berjaya lah kamu. Kemudahan kamu berjaya. Begitulah. Jadi kalau masdar, dalam kamus lama, yang mengikut sistem lama, dia tidak sertakan fi'il amar. Okey? Tak ditulis fi'il amar. Yang ditulis hanyalah madhi dan mudhari'. Manakala patah yang ketiga terus didatangkan masdar. Jadi kalau kamu yang lama, tuan-tuan ada najahan. Nampak najahan, ini ialah masdar. Masdar ini namanya apa? Masdar sama'i. Masdar sama'i. Kenapa kata sama'i? Kerana fi'il madhinya thulathiyun. Terbina 3 huruf. Okey, tidak ada sebarang huruf tambahan. Di mana-mana masdar daripada fi'il thulathi mujarrad, okey, dikira sebagai sama'i. Tidak ada kaedah yang khusus. Kita dengar Arab sebut, Arab kata najahan, okey, kita pun terima. Kalaulah dulu Arab sebut nujuhan, kalaulah, okey, dia kena ikutlah.
Tapi Arab tak sebut nujuhan. Arab sebut najahan. Maka kita pun kenalah terima najahan. Manakala bahiran itu bukan masdar, itu sifat. Okay, pelajar itu telah berjaya dalam peperiksaan dengan kejayaan yang bahiran, maksudnya yang cemerlang. Okey, mumtazan. Okey, yang kelima, nombor 5 ya. Istaqbala an-nasu al-wazira istiqbalan hasanan. Ini saya baca sepatah-sepatah ya. Istaqbala an-nasu, istaqbala ini maksudnya telah menyambut. Istaqbala maknanya telah menyambut. Jadi istaqbala itu kalau kita perhatikan alif, sin, ta. Ketiga-tiga itu ialah huruf tambahan. Huruf asal mana? Qaf, ba, lam. Alif yang kita namakan dia dengan nama yang betul ialah hamzah wasal. Okey. Diikuti dengan sin, lepas tu ta. Okey, ketiga-tiga ini huruf tambahan. Huruf asal apa dia? Qaf, ba, lam. Okey. Dibacanya istaqbala. Ada beberapa makna. Antaranya ialah meraihkan, menyambut. Okey, istaqbala. Baik. Istaqbala dia datang mengikut wazan istaf'ala. Di dalam jadual kita ada belajar wazan istaf'ala, wazan yang ke-11. Okey, istaqbala, istaf'ala. Jadi huruf asal mana? Qaf, ba, lam. Jadi kalau tuan cari dalam kamus sistem lama, carilah daripada Qaf, ba, lam, kamus akan beri qabilah. Okay, sebutan yang masyhurnya qabilah. Okay, qabilah ni ada makna tersendirilah. Antaranya qabilah maknanya telah menerima dengan mudah. Qabilah. Baik. Jadi kalau kita bentuk masdar daripada wazan, okey, istaf'ala, kita dapati masdarnya berbunyi istif'al. Okey, jadi kalau kita datangkan contoh tab fi'il istaqbala, maka masdarnya ialah istiqbal. Ini masdar. Dan kenapa dalam buku kita dibaca istiqbalan? Insya-Allah tuan-tuan, kita akan belajar nanti satu tajuk namanya maf'ulun mutlaq yang memang berkait dengan tajuk masdar akan datang, di mana maf'ulun mutlaq akan dibaca akhir dan huruf akhirnya dengan baris atas. Yang penting kataan istiqbalun, lan, lin, semuanya masdar yang datang mengikut wazan istif'al. Okey, apa makna ayat ini? Istaqbalan nas, orang ramai telah menyambut al-wazira, menteri itu. Okey, istiqbalan hasanan maksudnya sambutan yang baik, dengan sambutan yang baik. Jadi kalau menteri yang baik, sambut baiklah. Baik. Jadi saya tengok dalam video di luar negara ada menteri yang suka tipu orang. Orang pun angkat dia, dah campak dalam sungai. Di luar negara. Baik, sittah yang ke-6. Wa kulla syai'in fassalnahu tafsilan. Okey, ini kita baca daripada surah Al-Isra ayat yang ke-12. Okey. Ayat Quran ini dipetik daripada surah Al-Isra ayat yang ke-12. Surah Al-Isra berbunyi bermula dengan subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawla. Al-ayah. Surah Al-Isra, surah yang pertama dimulakan dengan subhana, maha suci Allah. Okey, sebab apa dia guna subhana? Ulama pun kupas kerana ayat itu ayat yang cukup pelik, nak menggambarkan satu perjalanan
yang tidak masuk akal oleh manusia. Tak, naik ke langit. Pada akal manusia macam mana? Jadi, semua perkara yang bagi tak masuk akal, tak. Allah Ta'ala ni maha berkuasa. Maha berkuasa melakukan semua sekali. Dan kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni tidak sama dengan kuasa makhluk. Jadi di situ sebut subhana, kita mensucikan Allah daripada sebarang sifat kekurangan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mampu memperjalankan hamba-Nya yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke tempat yang tinggi, yang termaklum di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau orang sains fikir-fikir macam mana manusia boleh naik, tak, kalau ikut akal manusia. Jadi sebab itu dalam surah Al-Isra diletak subhana itu. Itu satu perkataan yang sangat menarik perbincangan. Okey, tak apa. Baik, sitah yang keenam, wa kullu syai'in, dan setiap sesuatu. Okey. Wa kullu syai'in, dan setiap sesuatu. Fassalnahu, kami detailkan dia. Tafsila, dengan sedetail-detailnya. Okey. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan di awal surah Al-Isra perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, okey, secara umum. Jadi hadis Nabi yang lain datang mendetailkan kisah Al-Isra, Nabi naik ke langit yang pertama, macam mana yang kedua naik sampai bertemu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana tu wallahu a'lam. Jadi itu ada dalam huraian hadis. Okey. Dalam ayat ini disebut wa kullu syai'in, dan setiap sesuatu, fassalnahu, kami jelaskan, kami terangkan. Kata fassala ialah fi'il madhi. Fi'lun madhi. Fassala mudhari' yufassil. Okey? Fassala yufassil. Jadi fassala ni berapa huruf ni? Ada 4 huruf. Fi'il thulathi mazid. Okey, datang mengikut wazan fa'ala. Yani yufassilu, wazannya yufa'ilu. Okey, apa masdarnya? Masdarnya ialah tafsil. Okey, tafsilun, tafsilin, tafsilan. Baris tak ada masalah. Mengikut kesesuaian dalam ayat. Okey, tafsil datang mengikut wazan taf'il. Inilah dia masdar. Okey. Dan kenapa dalam ayat ini baca tafsilan? Tak baca tafsilin, tafsilun. Insya-Allah tuan-tuan, kita akan sampai satu tajuk yang akan datang, kita akan bincang, iaitu tajuknya maf'ulun mutlaq. Insya-Allah kita akan bincang. Baik. Ayat yang ke nombor 7, seperti ayat Quran yang lain, daripada surah Al-Furqan ayat 52. Fala tuti'il kafirin wajahidhum jihadan kabira. Ini merupakan satu arahan yang keras, okay, yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kata, wahai Muhammad, jangan kamu patuh taat, okey, memberi ketaatan kamu ini kepada Nabi Muhammad, umat dia, dan kepada semua sekali. Jangan kamu taat patuh kepada orang-orang kafir. Kafir banyak kategori lah. Maka ulama pun terang. Ulama tafsir terang. Tak. Kafir di sini kategori mana? Okey. Ayat ini diterangkan oleh slok yang berikutnya. Wajahidhum jihadan kabir. Dan perangilah dan berjihadlah, memerangi mereka dengan jihad yang kabira, yang besar-besaran. Jadi kalau Allah Ta'ala suruh perangi mereka, orang kafir macam mana? Orang kafir yang bermusuh dengan Islam, yang menentang Islam, yang mengancam Islam. Kafir ni kafir yang boleh, ataupun yang diizin
oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diperangi. Maka ayat ini menjurus kepada golongan kafir harbi. Okey. Di sana ada kafir yang duduk di bawah kerajaan Islam, dipanggil Ahlul Zimmah, yang Islam perlu lindung mereka, yang mereka terikat dengan beberapa peraturan untuk pertahankan negara Islam. Mereka bersama Islam, pertahan negara Islam, tentang umat Islam dan sebagainya, maka orang Islam mesti melindungi mereka. Jadi sebab itu ada golongan Yahudi yang mereka awal ada perjanjian dengan Nabi, kemudian mereka ni menentang Nabi, khianat pada Nabi. Allah Ta'ala pun suruh hapuskan mereka. Okey. Jadi perkataan jihadan di sini ialah masdar. Okey. Jihadan masdar. Jadi bila kita cek perkataan jihadan ini, okey, dia datang mengikut wazan apa dia? Fi'al. Baik. Jadi kita bincang masa sesi yang lepas, kita kata fi'il fa'ala ada dua wazan. Okey, dua masdar. Sama ada fi'alun ataupun mufa'alatun. Okey, boleh sebut jahada. Okey, boleh disebut jihadun. Okey, dan boleh juga disebut mujahadah. Mujahadatun. Cuma nak guna bila itu? Tengok tempat yang sesuai. Biasanya kalau kita turun medan perang, secara fizikal, diguna perkataan jihad. Kalau kita melawan nafsu, dalaman, betulkan jiwa nafsu kita, supaya daripada nafsu yang lawamah, nak jadi kepada nafsu yang mutmainnah radiyah, itu perlu ada mujahadah. Okey, itu melawan nafsu secara dalaman, disebutnya mujahadah, bukan jihad. Okey. Yang ke-8, seperti daripada surah An-Nisa ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala sebut wal yaqulu qawlan sadida, dan hendaklah mereka berkata qawlan sadida, ini perkataan, ucapan yang benar, yang lurus. Okey, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu. Okey, Nabi pun sampaikan kepada para sahabat. Okey, Nabi membentuk para sahabat dengan banyak arahan. Antaranya Nabi arahkan mereka supaya mereka menjaga tutur kata mereka. Begitu. Supaya mereka ini bercakap betul. Okey, tak bohong, tak khianat. Maka salah satu arahannya wal yaqulu, dan hendaklah mereka okey, berkata qaulan, ucapan, perkataan. Okey. Jadi perkataan qaulan ini ialah masdar daripada qala. Qala fi'lun madhi, telah berkata. Mudhari'nya ialah yaqulu, sedang berkata. Berkata boleh, bersabda boleh, bertitah boleh. Tuhan berfirman, baik. Qala yaqulu qaul. Qaulun. Dia boleh baca qaulin, tak ada masalah. Okey? Qaulan mesti dieja dengan alif di hujung. Ini kesemuanya ialah masdar. Dan kenapa baca qaulan di sini? Kerana dia di-i'rab sebagai maf'ulun mutlaq. Tajuk yang kita akan belajar pada hari insya-Allah. Kataan sadidan bermakna saliman, sahihan, mustaqiman, sawiyan. Banyak maknanya. Banyak perkataan yang boleh kita datangkan sebagai sinonim. Okey, yang ke-9. Okey. Dipetik daripada surah Al-Ma'arij. Fasbir sabran jamila. Okey. Fasbir, maka bersabarlah kamu. Okey. Sabran jamila,
dengan kesabaran yang sungguh-sungguh. Okey. Jadi jamilah ni kita kata yang bagus, yang cantik, yang elok, yang terbaik. Jadi terjemah bahasa mudah, bersabarlah betul-betul. Okey, bersabarlah dengan erti kesabaran yang sebenarnya, macam itulah lebih kurang. Perkataan sabran ialah masdar. Okey. Jadi perkataan sabran ini ialah masdar sama'i. Kerana madinya ialah sabara. Nah, sabara ni ada berapa huruf? Ada 3 huruf. Ada huruf tambahan? Tidak ada. Jadi ini fi'il thulathi mujarrad. Maka masdarnya mesti sama'i. Apa makna sama'i? Dengar Arab sebut, kita pun guna. Kita pun ikut. Dia Arab sebut apa? Sabran. Begitu. Okey. Kalau tuan-tuan jumpa perkataan sabur, itu bukan masdar. Okey. Ataupun sabar, itu bukan masdar. Ada perkataan itu kata sifat. Okey. Saburun, yang sangat penyabar. Sabar, yang sangat penyabar, itu kata sifat. Manakala sabran, isim. Tapi daripada kategori masdar. Okey, kesabaran. Baik. Alhamdulillah. Selesailah latihan alif. Sekarang kita berpindah kepada latihan ba. Okey, hati masadir al-af'al al-atiyati. Okey, hati datangkan, berikan ataupun tulis. Nah, masadira masdar al-af'ali kata kerja, al-atiyati yang berikut. Okey, ada 8 kata kerja. Kata kerja yang ditulis di sini kesemuanya fi'lun madhi. Okey, kesemuanya fi'il apa? Fi'lun madhi. Kita hanya diminta tulis masdar. Okey, baik. Sangat mudah. Jadi kalau kita ada kamus, nak tuan-tuan boleh rujuk kamus ya. Okey. Jadi kalau tuan-tuan tak ada kamus, bolehlah cari kamus satu lagi di samping kamus Al-Farid yang sedia ada, supaya kita boleh tengok pelbagai kamus. Ustaz, yang pertama tu katsbun ya? Kataba. Okey. Jadi kaftaba ya. Kataba. Katsbun. Jadi kataba ni maknanya yang pertama sekali yang masyhur telah menulis. Tulis, catat. Makna yang kedua kataba telah mewajibkan. Dia ada 2 makna lah yang asas. Okey, masdar ya. Okey. Kataba kalau kita dengar dengan makna tulis tak. Okey. Kitabatan. Okey, kitabatan, kitabatin, kitabatu tak ada masalah. Cuma dalam kamus biasanya kamus menggunakan bahagian atas. Tuan-tuan kalau buka kamus sebab apa guna bahagian atas? Sebab dia mengikut konsep maf'ul mutlaq. Kitabatun, tanti, tak ada masalah. Inilah dia masdar. Dengan makna kalau kata apa, dah terjemah bahasa Inggeris kita kata wrote, telah tulis. Okey, kalau kitabatun writing. Begitulah terjemah mudah. Baik. Makna yang kedua, makna mewajibkan. Jadi masdarnya ada sedikit berbeza. Okey. Kitabun. Okey, tuan-tuan buka dalam kamus ada yang sebut kitaban. Tak ada masalah ya, ban bin bun. Kitabun dengan makna mewajibkan. Ini masdar juga dengan makna mewajibkan. Sebab itu dalam Al-Quran dia ada undang-undang qisas, tak? Disebutnya kutiba alaikumul qisas. Diwajibkan ke atas kamu hukuman al-qisas. Lepas tu ayat muka surat sebelah pula kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan ke atas kamu berpuasa.
Jadi kita tengok dia terjemah apa? Diwajibkan. Sebab dia guna makna yang kedua. Dalam surah yang lain, Allah Ta'ala cerita tentang sembahyang. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Kita akan jumpa satu ungkapan, judulnya kitaban. Lepas tu ada mawquta. Okey, terjemah mudah, satu kewajipan yang ditentukan waktunya. Jadi kata kitaban di sini bukan maksudnya kitab, buku teks, bukan. Dengan mana satu kewajipan. Okey, jadi tuan-tuan boleh ambil dua-dua sekali lah, ya. Kitabatun ataupun kitaban. Kitabun. Bagi nombor satu. Ustaz, dia ada 4 ya Ustaz, kitabun ni. Ya, ya. Katsbun tu apa Ustaz? Katbun. Ya. Ya. Batun. Ya, ya. Sebenarnya dalam kamus, kalau kita tengok ya, memang dia ada satu kamus yang biasa. Kalau kamus yang simple-simple, dia bagi satu saja, kitabatun. Kita nak belajar ni pening banyak. Lepas tu bila tengok kamus yang lain-lain pula, dia bagi kitaban. Dia bagi gitu. Lepas tu ada kamus yang lain pula, ada pula dia buat. Dia buat apa? Masdar yang kedua. Masdar yang ketiga. Jadi kita ambil yang masyhur lah. Ya? Dalam kamus Al-Ma'ani contohnya dia buat kataba, kataba ila, kataba fi, kataba li. Banyak penggunaan dia. Kitabatan, satu. Yang kedua, kitaban. Yang saya sebut tadi lah. Yang ketiga, katban. Pun ada juga. Okey. Jadi, kesemua ini masdar yang ada dalam kamus Arab. Tapi yang masyhur, yang dua depan tu. Okey. Yang belakang tu jarang-jarang dia guna. Syukran Ustaz. Okey. Baik. Yang kedua, nombor 2 kan, arsal. Arsala. Jadi ada orang tanya, Ustaz, arsala ni fi'il apa ini? Arsala, alif yang depan ni bertanda hamzah. Satu sahaja wazan. Yang alif bertanda hamzah. Wazan apa? Af'ala. Satu sahaja. Yang kita guna hamzah qata. Okay? Jadi arsala dia datang mengikut wazan af'ala. Ini fi'il apa ini? Fi'il thulathi mazid. Mazid biharfin wahid, iaitu hamzah qata. Ini namanya hamzah qata, di mana hamzah ni kita tulis di atas dengan huruf hamzah secara kekal. Okey? Sebab ada orang dia memandang mudah tentang hamzah wasal, hamzah qata. Dia tak letak pun hamzah. Bagi ada. Mungkin baru belajar, kita maafkan. Tapi bila dah lama dah, wajib kena ada hamzah. Okey? Jadi bagi yang belajar Quran, dia beli Quran Indonesia. Okey. Saya nak pesan sikit lah ya. Kalau kita belajar Quran, tajwid dan sebagainya dalam rantau Malaysia ini, sebaiknya belilah Quran yang ada tanda hamzah. Bagi yang belajar Quran, anak murid saya, dia beli Quran di Malaysia, tapi dia ikut sistem Indonesia. Ada baris, tapi hamzah tak ada. Jadi pening. Sebab apa? Sebab dia belajar tajwid apabila nun mati bertemu hamzah. Dia tanya saya, Ustaz, mana hamzah ni tak ada Quran ni? Kata Quran saya ada. Jadi saya bagi tahu dia kena beli Quran yang ikut sistem kita di Malaysia ini. Okey, baik. Arsala mudhari'nya ialah yursil. Masdarnya bukan sama'i. Sebab ini 4 huruf. Masdarnya kiasi. Dia ada wazan dia. Okey, mesti dibentuk mengikut wazan if'al.
maka kita akan sebut irsal. Begitu. Ya. Arsala yursilu irsalun. Okey. Wazannya if'alun. Tuan-tuan boleh rujuk balik nota kita muka surat jadual tu ya. Yang pertama sekali, af'ala yuf'ilu, af'ala if'al. Okey, yang pertama sekali. Okey, baik. Inqalaba dengan makna telah terbalik. Inqalaba makna apa? Telah terbalik. Baik. Itu makna yang biasa kita gunalah. Inqalaba alif kosong. Ya, tidak ada hamzah di atas maupun di bawah. Lepas tu ada nun. Okey, nun mati lah. Lepas tu qaf lam ba. Jadi qaf lam ba ini ialah huruf asal. Okey. Alif yang depan ni hamzah wasal. Okey. Dibaca dengan baris bawah. Kerana huruf yang ketiga di sini qaf. Qaf bahagian atas, hamzah wasal mesti dibaca dengan baris bawah. Okey. Jadi kalau kita tidak letak baris bawah pun, secara bertulis, kita mesti tahu baca. Mesti baca baris bawah. Begitu ya. Inqalaba mudhari' yanqalib. Antara makna inqalaba maksudnya terbalik. Okey. Ataupun inqalaba ni maknanya telah kembali. Okey. Jadi ada doa bermusafir minta selamat tempat kembali. Okey, yang qalibun, mereka kembali. Dalam Quran pun ada juga. Okey, inqalaba yang qalibu masdarnya ialah inqilab. Okey, alif ini tuan-tuan jangan diletak hamzah di bawah. Okey, tidak boleh. Kalau letak juga, ini dikira salah. Okey, hamzah di bawah hanya bagi wazan af'ala sahaja. Okey, hanya bagi wazan af'ala, masdarnya if'al. Yang ini tak boleh tahu hamzah. Salah. Baik. Ini hati-hatilah ya. Yang keempat, istahsana. Apa makna istahsana? Antara maknanya kita memandang sesuatu perkara itu dengan pandangan yang baik, memandang baik pada sesuatu perkara. Istahsana. Okey, memandang elok pada sesuatu perkara. Okey. Kataan istahsana ada 3 huruf tambahan. Apa dia? Alif, sin, ta. Alif ini hamzah wasal. Okey, tidak ada hamzah di bawah maupun di atas. Okey, huruf asal mana? Ha, sin, nun. Okey, jadi dibacanya istahsana. Baik. Jadi huruf asal mana? Ha, sin, nun. Dalam kamus kataan ha, sin, nun ini dibaca dengan hasuna. Okey, bukan hasan. Dibaca dengan hasuna. Jadi bila tambah hamzah ahsana. Tu hamzah qata. Lepas tu tambah lagi huruf lain sehingga menjadi begini tak? Ini namanya hamzah wasal. Okey, jadi bila berlakulah penambahan huruf, maka berubahlah maknanya. Baik. Istahsana yastahsinu. Masdarnya ialah istihsanun. Istihsan. Okey, ini ada disebut dalam sumber undang-undang. Sumber hukum. Itu sumber yang pertama Al-Quran.
Yang kedua as-sunnah. Okey, al-hadis. Yang ketiga al-ijma'. Yang keempat al-qiyas. Okey, itu 4 yang utama. Lepas tu ada mengikut pandangan-pandangan ulama yang lain, ada tambah lagi amal ahli Madinah pun ada. Lepas tu ada al-istihsan pun ada. Okey. Jadi itu yang 4 yang basic, yang lain tu ada khilaf di kalangan ahli-ahli perundangan Islam. Okey, yang kelima fahima. Okey, fahima 3 huruf. Okey. Fa, ha simpul atau mim. Tidak dibaca dengan faham. Okey. Kita bila tengok 3 huruf biasa baca bahagian atas. Okey, jangan baca fahama, salah. Bacanya fahima. Okey. Kerana Arab baca begitu mengikut wazan fa'ilah. Jadi bila kita belajar bahasa Arab, kita kena ikut macam mana orang Arab baca. Jadi bila kita tengok dalam kamus, kamus merakam, mencatat sebutannya fahima. Okey, bukan faham. Okey, bahagian atas, ha bahagian atas ada tapi dengan bersabdu. Okey. Kalau nak baca ha bahagian atas, ada tapi ha ini bersabdu. Yang ni ada. Faham. Maknanya apa? Telah memahamkan seseorang akan sesuatu tajuk. Okey. Telah memahamkan seseorang akan sesuatu ilmu. Contoh. Dah. Jadi fahama dalam Quran apa ada? Wa fahamna. Okey. Wa fahamnaha Sulaiman. Kami fahamkan Nabi Allah Sulaiman. Okey. Jadi fahama memahamkan. Okey, kepada seseorang akan sesuatu benda. Kalau fahima, dia telah faham sesuatu. Fahima mudhari'nya ialah yafham. Okey. Fahima yafham. Wazannya fa'ila yaf'al. Masdarnya ialah fahman. Dan kamu sebut fahman. Kalau anda baca fahman boleh, fahmin boleh, fahmun pun boleh. Tak ada masalah. Okey. Apa makna fahmun? Fahaman, fahmin? Memahami. Okey. Understanding. Berikutnya qabala. Qabala ada 4 huruf. Dia datang mengikut wazan fa'ala. Okey. Jadi qabala kita lihat orang Arab dah menggunakan masdar muqabalah. Okey. Muqabalatun. Okey. Makna apa muqabalah? Pertemuan, bertemu. Kadang-kadang muqabalah juga digunakan untuk sesi interview. Kita tanya kawan kita kan, kaifa kanat al-muqabalah tu? Bagaimana interview tadi? Pun boleh diterima sebagai interview. Okey. Jadi terjemahan berdasarkan kepada konteks. Okey. Jadi bila orangnya gitu ustaz, qabala tadi tu tak? Qaf, alif, ba, lam. Apa huruf asalnya? Huruf asalnya qaf. Okey, lagi ba, lagi lam. Dalam kamus dibacanya qabila. Bukan qabala ya. Dibaca dengan qabila. Qabila mudhari' yaqbal. Qabila yaqbal. Jadi kita kena biasalah. Baik, dalam Quran pun ada juga perkataan yaqbal. Nah, Allah menerima taubat hamba-Nya, yaqbal taubatan ibadi. Okey. Baik. Sab'ah yang ketujuh, taqaddama. Taqaddama telah maju ke depan. Telah maju. Dia qaddama, taqaddama, ya taqaddamu, masdarnya ialah taqaddum. Okey. Taqaddumun. Baik. Jadi dal ada sabdu dan bagi depan. Okey.
Ketika madhi, dal bersabda bagi atas. Mim bagi atas. Ketika mudha'af, ketika masdar, dal bersabdu dibaca dengan bagi depan. Mim memanglah dan isim dia menerima tanwin. Taqaddumun dengan makna maju atau kemajuan. Yang ke-8, rattaba yurattibu. Ini sangat mudah ya. Baik, tartib. Ini dah kita selalu guna dah. Nah, pukul semayang ada berapa? Ada 13. Salah satunya tartib. Mengikut urutan tertib. Okey, alhamdulillah. Cuma dalam bahasa Melayu tertib. Tapi yang Arab kita ubah pula. Itu sebab apa? Sebab bahasa kita. Jadi kalau Arab yang betul, tartib. Kita ini dibaca dengan bagi atas. Okay, alhamdulillah, selesailah latihan bah. Okey, sebelum saya berpindah berlatihan jing, okey, saya buka mana-mana ada yang nak tanya ke? Alhamdulillah. Kalau senyap mereka dah faham tu ya. Okey, jim. Hati af'al al-masadir al-atiyah. Soalannya berbunyi hati berikan ataupun datangkan af'ala kata kerja. Okey, al-masadir al-atiyati bagi masdar-masdar berikut. Jadi di bawah ini ada 10 masdar. Kita diminta datangkan kata kerja bagi masdar yang ditulis di bawah. Okey, sangat mudah ya. Qira'atun masdar kepada qara'a. Okey, qara'a. Jadi qara'a masdarnya ialah qira'atun. Jadi dia nak apa? Nak fi'il. Yang tuan-tuan pun tulislah. Yang bergaris kosong tu qara'a. Bagi orang yang rajin, lepas ni dia buka kamus lagi, tengok, cek lagi. Tiba-tiba dia jumpa qara'a ada 2 masdar. Okey. Jadi kita pun pelik sungguh. Ada satu tu dia buat qira'ah. Okey. Ada satu lagi dia buat Quran. Itulah. Ambil 2 yang masyhur. Jadi kalau sebut qara'a, yaqra'u qira'atun dengan makna membaca. Reading. Okey, secara umum. Okey, qara'a yaqra'u Quran pun. Quran ini juga ialah masdar bagi qara'a. Okey, di sana ada sedikit perbincangan tentang kataan Quran. Nama kitab Al-Quran itu diambil daripada mana? Ada perbincangan di kalangan ahli-ahli ulumul Quran. Ada yang berkata nama khas bagi Al-Quranul Karim. Okey, ada yang kata dia perkataan Al-Quran itu ialah masdar bagi qara'a. Adalah perbincangan dia tu. Baik. Yang kedua, inqita'un. Inqita'un maksudnya terputus. Okey? Lawan kepada bersambung. Inqita'un ialah masdar. Okey, masdar bukan fi'il ya. Masdar isim. Masdar bukan fi'il. Kadang-kadang bila terjemah ada bunyi seperti fi'il. Baik. Inqita'un ialah isim. Okey. Kategorinya masdar. Jenisnya masdar. Okey. Apa fi'il bagi inqita'? Fi'ilnya ialah inqata'a. Okey. Inqata'a maknanya apa? Telah terputus. Telah terpotong.
Itu inqata'. Okey, ini kerap kita jumpa dalam hadis. Okey, hadis berkenaan dengan seseorang yang bila dia sudah pun sampai ajalnya, bila dia mati, maka terputuslah peluang untuk dia buat amalan. Okey, untuk dia beramal beda untuk diri dia. Tapi masih lagi ada berbaki 3 yang pahalanya akan sampai berterusan. Okey, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu. Dalam hadis ada sebutkan inqata'a amaluhu illa min thalath. Mereka dari kelompok 3. Okey, yang bila dia mati amalan dia masih lagi dapat pahala. Okey, bagaimana hadis yang kita maklum. Jadi inqata'a ialah dia saya. Dan hadis Nabi tu, wa dan ke wa atau. Adakah dalam hadis tu kita diharuskan ada ketiga-tiga tersebut? Oh gitu. Adakah kena ada tiga-tiga dia? Sebab confused ada kan? itu. Wa tu orang kata wa tu apa? Wa atau ke wa dan ke? Kalau wa dan kena dua-dua, semua kena ada kan? Kalau wa tu atau salah satu di antaranya lah kan, betul tak? Dalam pahaman lagi macam tu lah. So, Ustaz macam mana? Penjelasan Ustaz? Saya tengok matahari sekejap ni. Dia hari ni banyak riwayat sebenarnya. Oh. Saya ada satu software hadis Maktabah Syamilah, tapi saya punya laptop tak tahulah, saya install tiba-tiba dia tendang. Lepas tu tendang. Dulu okey. Okey, saya baca satu hadis ni. Dia banyak riwayat. Okey. Qala Imam Al-Hafiz As-Suyuti, idza mata ibnu Adam laysa yajri alayhi min af'alin ghair 10. Panjangkan ayat. Okey, jadi saya pernah ada satu kuliah. Jadi Al-Fadhil Ustaz yang berkenaan, dia ada terang jugalah tentang mata-mata hadis. Antara mata hadis yang menyebut tentang 3 urusan ini, antaranya matan daripada perawi daripada Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata ibnu Adam inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath. Sadaqatin jariyatin. Lepas tu disebutnya au ilmin yuntafa'u bih. Au waladin salihin yad'u lah. Jadi disebut sadaqatin jariyah. Lepas tu dia guna au dalam mata hadis ini. Atau ilmu yang dimanfaatkan. Okey. Ada ilmu agama, ada ilmu dunia yang datangkan manfaat untuk orang, pun dikira termasuk juga. Awaladin salihin yad'u lah. Atau ada anak yang salih yang sentiasa berdoa untuknya. Jadi kalau ketiga-tiga benda ni ada, lagi baiklah tak? Ada orang dia tak ada duit dah, cuma dia duit tak ada, ilmu pun tak ada mana dah, tapi dia ada anak yang sangat baik, yang soleh, yang dia tinggalkan, maka dia dapat habuan itulah. Ada orang dia kaya dah, tapi ilmu tidak ada, anak tak ada, dia kaya, jadi dia pun sedekah, mungkin bahagian dia itulah. Ada orang duit tak ada sangat dah, macam orang-orang pondok contoh kan, hidup pun sederhana sahaja. Okey,
Tapi ilmu ni sangat hebat orang-orang pondok. Guru-guru pondok kan. Jadi bila dia mati tu, sumbangan yang sangat besar kepada masyarakat. Sentiasa ilmu yang berkembang. Selama itulah dia dapat pahala. Itulah mudah-mudahan. Jadi kalau ada Jadi, tiga-tiga sekali itu, yang terbaik lah. kena, okey, maksudnya di situ sebab ada kawan kata kena ada tiga-tiga lah. Kita ni kan, kita, Ayu cakap, mana boleh kena ada tiga-tiga. Di situ menunjukkan keadilan Allah. Kenapa Allah, kenapa Rasulullah kata aw, bukan wa. Kan? Kalau wa, dia kena ada ketiga-tiganya. Bila aw, salah satu di antara tiga, betul tak Ustaz? Ustaz kan terharap. Guru kan. Betul. Betul kan? Betul. Saya macam jadi Nabi sebut tu sesuai dah dengan umat dia kan. Kan? Takkan kena ada tiga-tiga. Sebab Allah, contohlah macam Ayu lah kan. Dia orang suka tanya, sampai bila nak jaga anak orang? Soalan itu selalu je. Waktu kan nanti dia keluarlah hadis ni. Lepas tu Ayu cakap lah, dalam hadis tu bukan wa tapi aw. Jadi kita Allah Maha Adil, kita Allah bagi ada tiga situ, bukan wa aw tu salah satu di antara tiga tu. Memanglah artinya ketiga-tiganya kan Ustaz. Tapi ada setengah orang yang macam tu tau Ustaz. Aduh, pening. Kalau dia ada belaka tapi janganlah orang ada belaka tau. Adalah yang ada tiga-tiga tu Ustaz. Macam Ustaz pun ada tiga-tiga. Kan. Mana dia nak lengkap tiga-tiga tu susah juga kan. Lebih-lebih bab jodoh kan. Sebab ramai juga yang harta ada kan. Harta banyak tapi anak ada seorang je orang kaya. Ada pun anak tak ada langsung kan. Dia ada harta. Jadi dia pergi belajar tapi dia nak sampaikan kepada orang pun sekadar yang dia tahu je lah. Jadi dia pun gunalah duit yang Allah beri banyak-banyak tu kat sumbang dan sebagainya, buat masjid dan sebagainya. Maka dapatlah bahagian dia. Begitulah. Betul lah tu. Mana dia Nabi buat comeda ada aw sebagai pilihan. Kan? Ya okey. Saya setuju tu. Bukannya wah, syukur Ustaz. Okey, betul. Okey, saya teruskan sini. Salah yang ketiga mudarabatun. Mudarabah. Mudarabah ni kalau kita tengok dalam istilah bank, dia ada kan keuntungan secara mudarabah. Okey. Jadi bila masuk laburan dia ada kira lah. Daraba yudaribu mudarabatan. Ini fi'ilnya ialah daraba. Makna daraba ni melibatkan dua pihak dia biasanya. Kalau daraba satu pihak pukul pihak yang lain. Kalau daraba Aliyun wa Hasanun. Hasan pukul Ali, Ali pukul Hasan. Dia saling pukul-mukulan ni. Okey, jadi mudarabatun masdar bagi daraba. Begitu. Yang keempat takdim. Takdimun. Kita dahulukan. Takdim. Jadi ini ialah masdar bagi qaddama. Qaddama. Okey. Qaddama yuqaddimu takdim. Jadi kalau kita tengok dalam istilah fiqh, kerap kita jumpa dalam sembahyang musafir. Okey, at-taqdim wa at-ta'khir. Okey. Berikutnya zuhurun. Zuhurun ni maksudnya muncul, adapun kemunculan. Ini ialah masdar sama'in. Okey, daripada perkataan zahara. Okey. Zahara. Zahara mudhari'nya yazharu. Cuma kita kena hati-hati ya. Huruf za ni masa kita baca Quran jangan sebut za. Itu kurang tepat. Kalau kita kata salah orang marah. Za tu
Kalau sebut macam tu dia kurang tepat sebab dia hanya melibatkan lidah. Okey. Ni kita punya hidung, mulut kita, ni gigi atas, dah. Okey, ni gigi bawah ke dalam sikit. Lidah kita ni main peranan, sebut. Okey. Langsung tidak ada sentuhan gigi atas dengan gigi bawah, tak ada sentuhan. Okay. Lidah sahaja dengan bahagian gigi atas depan. Okey, huruf tha, zal, yang di sini zuhurun, bukan bukan gitu, bukan zuhur apa bergegar mulut. Ringan saja. Zuhurun. Okey, jadi fi'ilnya ialah zahar. Macam tu je. Bukan sebut zahar. Itu salah. Itu kasar. Zahar. Simple je. Ustaz, nak tanya. Ustaz, jap Ustaz. Nak tanya yang takdimun tu. Adakah disebabkan agama tu ada saddah jadi tambah ya bila jadi masdar? Okay, wazan fa'ala. Okey. Masdarnya ialah taf'il. Jadi bila kita perhatikan yang kedua ni dia berganda dah ain 2 kali. Okey, dibuang satu diganti dengan syaddah. Lepas ain yang ni diletak ya. Biasa macam itulah. Ada ya. Okey. Jadi kalau sebut harrama dah menjadi tahrim. Lepas ni ada ya lah. Tahrimun. Okay, dalam Quran ada surah tahrim. Jadi tahrim itu ialah masdar bagi harrama. Taqdir, qaddar. Tafsil, fassala. Jadi bila bersabdu, lepas tu dia ada ya. Betul lah tu. Alhamdulillah. Okey, balbalatun. Okey, balbalatun. Ia masdar bagi fi'il balbala. Okey, balbala yubalbilu. Bila tuan-tuan buka dalam jadual sebelah tadi yang kita belajar, okey, wazan yang ke-13. Okey, fa'lalatun. Okey, balbala balbalatun. Jadi fi'ilnya ialah balbala. Okey, apa makna balbala? Kita tengok ya dalam kamu ni banyak makna. Balbalal qauma. Okey, makna yang pertama balbalal qauma maknanya apa? Auqa'ahum fil fitnah. Kita meletakkan sesuatu kaum dalam keadaan fitnah. Okey. Balbalallahu alsinatasy syu'ub. Balbala yang kedua maksudnya memisahkan, memecahkan. Okey, menghura-harakan. Okey. Balbalal ara ja'alaha muttaribah. Jadi balbalal ara'a maksudnya menjadikan pandangan bersifat siur. Okey, tidak sekata. Balbalal amti'ata. Okey, menyelerakkan barang-barang. Jadi makna balbala ni menjadikan sesuatu tu berselerak lah bahasa mudah. Okey. Balbalal bulbul. Okey, balbalal bulbul maksudnya burung itu berkicau. Jadi bila tengok dalam kamus yang besar-besar ni dia banyak makna ya. Banyak makna. Okey, kita abaikan. Yang ketujuh, imtilakun. Imtilakun. Imtilakun ialah masdar. Jadi bila cek
macam mana fi'ilnya. Apa fi'il bagi imtilakun? Okey, fi'ilnya ialah imtalaka. Imtalaka. Begitu. Imtalaka telah memiliki. Imtalaka mudhari' yamtaliku. Okay. Yamtaliku. Jadi kalau masdar, imtilakun. Okay, wazannya if'alun. Okay, jawapan bagi latihan kita ialah imtalaka. Pastikan alif ini memang tidak ada langsung hamzah di atas maupun di bawah. Dah baca macam mana ni? Baca baris bawah. Sebab ikut kaedah huruf yang ketiga. Ta baca baris atas, ta ni huruf yang ketiga. Jadi alif yang depan ni namanya hamzah wasal, mesti dibaca dengan baris bawah. Okey, nombor 8. Insafun. Okey. Insafun masdar bagi ansafa. Okey. Ansafa. Mudhari' yunsifu. Okey, masdar insaf. Jadi ketika masdar wajib ada hamzah. Okey. Wajib ada hamzah. Insafun. Seperti perkataan Islam. Nah. Okey. Silakan. Aslama. Hamzah qata. Okey. Masdarnya Islam. Mesti ada hamzah ni. Okay. Islamun. Mesti ada hamzah. Berikutnya takabburun. Takabburun. Okay. Bersikap takabbur, sombong. Takabbara. Okay. Takabburun ialah masdar bagi fi'il takabbar. Okey, takabbara telah takabbur. Takabbara yatakabbar. Yang masdarnya ialah takabburun. Last sekali, ikbalun. Yang 10 ikbalun. Fi'ilnya ialah aqbala. Okey. Aqbala sama seperti ahsana. Sama seperti aslama. Okey. Sama seperti ansafa. Aqbala yuqbilu. Masdarnya ialah iqbal. Apa makna aqbala? Antara maknanya menghadap sesuatu. Fokus kepada sesuatu. Okay, alhamdulillah tuan-tuan, berakhirlah kita latihan yang latihan jim. Jadi ada berbaki 2 latihan di bawah itu, iaitu dal dan juga ha. Yang dal ini tuan-tuan boleh buat sendirilah, sangat mudah. Ya, isi tempat kosong, iaitu madhi ataupun mudhari' ataupun masdar. Okey, manakala ha itu disuruh kita buat ayat sendiri. Kalau yang ni nampak gaya saya juga buat ayat ni. Kita tuan bolehlah buat ayat. Tak ada masalah. Okey tuan-tuan yang mulia, kita berhenti dulu setakat ini. Insya-Allah pada pertemuan akan datang kita akan bincang tajuk lain lagi insya-Allah. Jadi kita sudahi dengan aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Ustaz. Ya, sambung lagi. Aida Saida. Ustaz. Ya, saya. Tak apalah Ustaz, lain kali lah sebab nanti kalau tanya lagi lama pula. Ni record kan. Apa Okey, lah? baik. Record panjang nanti.
Rekod Kak. Nanti Okey, panjang okey. sangat. Oh ya, rekod panjang. Okey, nak dengar Okey, juga. bye. Okey. Bye. Assalamualaikum. Okey, insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.